Assalamualaikum, salam sejahtera pada abang-abangku yang dikasihi, dilindungi selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah. Okey, hari ini saya nak share sebuah kisah gitar, iaitu SGR Schecter. Yang mana gitar ini saya tolong belikan untuk customer, yang mana beliau ada bajet untuk membeli gitar, dan saya propose gitar ni berserta dengan package refret stainless steel, pro setup, ring intonation dan banyak lagi lah. Secara keseluruhannya, gitar ni memang sesuai lah untuk kategori Farhain yang mempunyai minat memainkan lagu-lagu seperti rock, heavy rock, metal dan sebagainya lah. Maknanya sebab gitar ni dia mempunyai dua pickup humbucker dan menggunakan bridge flat rose, yang mana ia memang sesuai untuk genre-genre yang saya sebutkan tadi. Okay. Jadi ini adalah proses permulaan untuk saya memudahkan kerja-kerja setup. So saya check dia punya tuning, memang out of tuning lah. Lepas tu saya check dia punya tremolo, memang keras. Right. So far secara rambang saya tengok dia punya string action memang okey. Tapi disebabkan mungkin ada orang kata apa ni, human error, mungkin cara dia setup tu tak proper. Ini bukan perkara pertama kali lah yang saya alami, memang banyak lah. Ibanez Jam Junior ada yang mana pakai floating bridge kan, macam ni. Kebanyakannya macam tu lah dia punya senario dia. Memang kalau saya main tremolo, memang adalah problematik, isu akan timbul. Biasanya tuning stability lah. Biasanya perkara ni disebabkan setup lah. Dia punya factory setup dia agak kurang memuaskan lah, kebanyakannya lah. Bukan semua yang boleh dapat okey tu memang okey lah. Tapi untuk kes gitar ni sama macam seperti gitar-gitar yang saya belikan untuk customer yang lepas, gitar Ibanez Jam Junior, gitar Ibanez 3708 HMZ, memang adalah masalah macam ni. Jadi ini adalah proses saya memulakan untuk membuka tali, untuk kita buka fret lah. Fret yang dia pasang ni adalah berukuran saiz extra jumbo, dan saya ambil caliper, saya ukur ukurannya 2.9mm fret nickel. Okay, jadi fret nickel ni, kalau orang macam saya lah kan, kalau main fret nickel ni, jenis main ligan, main banyak solo, hard vibrato, memang memang kejap je lah habis fret ni. Jadi di awal permulaan deal kami antara saya dan owner, iaitu saudara Iqbal daripada Kota Tinggi, Johor Bahru. Jadi memang kita dah set lah price untuk gitar dan package untuk refret semula gitar ini dengan fret stainless steel, dan berserta dengan warranty dan banyak lagi lah service after sale. Jadi ini adalah step pertama lah. Kita akan buka ke semua fret nickel ni dengan cara menggunakan fret puller. Jadi segala kerja tu kita lakukan dengan slow lah, dengan pelan-pelan, supaya tak ada supik-supik kan, sebab kita ni gitar baru. Jadi sekiranya terdapat sebarang kecacatan, jadi sedikit sebanyak dia boleh menjatuhkan nilai value gitar tu kan. Manalah tahu kalau owner nak jual balik ke apa ke dan sebagainya. Jadi kalau buyer tu tengok gitar tu ada sopik, macam tak cantik macam tu kan, jadi sedikit sebanyak lah dia akan menjatuhkan nilai harga sesebuah gitar tu kalau ada kecacatan. Gitar ini dia adalah sub brand daripada Schecter, which is Schecter ni adalah jenama dari US, daripada Amerika Syarikat. SGR ni adalah sub brand untuk Schecter ni, dia made in China. SGR tu maksudnya Schecter Guitar Research. Kalau macam
Fender kita ada Squier, kalau Ibanez kita ada Ibanez Joe, kalau ESP kita ada LTD. Macam itulah dengan Schecter ni, dia ada SGR. Jadi ini adalah gitar entry level, maknanya dia bukan professional level lah, dia entry level. Namun begitu dia memang sesuai lah untuk permainan-permainan mereka yang baru nak meningkat naik dan sebagainya, ataupun mereka yang baru nak praktis. So memang sesuai lah pakai gitar ni untuk genre yang versatile, terutamanya genre-genre modern rock dan genre heavy metal. Selepas saya semak keseluruhan radius fretboard gitar ni, so far dia punya kondisi memuaskan. Jadi saya teruslah membuat kerja-kerja untuk smoothkan permukaan. So tanpa kita meradiuskan semula dia punya fretboard, sebab saya check tu memang buatan dia okey. Jadi untuk case gitar ni saya menggunakan kaedah hammer dan radius block, yang mana saya akan mengetuk radius block tersebut untuk memastikan keseluruhan fret stainless steel radiusnya masuk sekata ke dalam fret slot. Jadi dia punya impact dia tu lebih kurang sama macam kita menggunakan fret press. Saya suka menggunakan kaedah ni kerana kesemua fret yang masuk ke dalam fret slot adalah sekata, dan ini memudahkan untuk saya membuat proses fret leveling yang seterusnya, kerana tidak terdapat banyak uneven frets yang obvious. Setiap zone fret yang telah dipasang saya akan clamp mengikut masa ke semasa. Setiap clamp tu mengambil masa dalam 1 jam untuk menunggu proses super glue tu matang. Actually memang ada banyak cara lah untuk kita install fret wire ke fret slot. So sebagai perkongsian, telah banyak cara lah saya telah cuba, tu termasuklah menggunakan kaedah fret press, menggunakan kaedah fret jaw, hammer direct to the fret wire, dan menggunakan kaedah yang sekarang ni iaitu hammer dan radius block. Jadi saya dapati saya serasi dengan menggunakan kaedah yang ditunjukkan dalam video ni. Dan satu lagi, kalau saya menggunakan kaedah hammer dan radius fretboard, saya dapat merasai compact. Maknanya saya boleh rasa kepadatan fret wire yang masuk ke dalam fret slot. Jadi kalau ada hollow ke, kita boleh rasa, kita boleh dengar melalui bunyi yang keluar daripada ketukan hammer ke fretboard tu. Fretboard pula, ketukan hammer ke fretboard radius tu. Kita boleh dengar bunyi dia dekat situ. Kalau bunyi dia hollow, bunyi dia tong 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 macam tu. Kalau bunyi dia compact, bunyi dia ting ting ting, bunyi dia sedap. Bunyi dia macam melantun macam tu kan. Sebab tu saya suka menggunakan kaedah fretboard radius radius block, fretboard radius block, radius block dan hammer ni. Lagi satu, fret wire, fretboard tu terselamatlah daripada terkena hammer kan. Nanti tak maulah ada sopek ke lekuk ke kan. Setelah selesai kesemua fret wire telah dipasang, so kita tadi dah tengok kan video tadi, saya letak atas neck jig steel mag tu untuk kita buat neck balancing, dan kita buat fret leveling, crowning dan sebagainya. Alright, so fretboard pun kita dah treatment, dan ini adalah video yang menunjukkan saya menggunakan tali lama, tali yang asal lah, untuk saya membuat setup dan reintonation secara simulasi dulu. Sebab nanti bila kita dah main gitar ni, kalau kita pakai tali yang baru, jika terdapat sebarang troubleshoot, nanti kita nak buka sana, nak buka sini, so nanti dia akan merosakkan tali baru kan. So saya biasanya saya akan pakai tali yang lama lah untuk membuat simulasi. Daripada sini agak secure lah daripada segi kerugian sekiranya terdapat troubleshoot. So tali baru tu tak adalah rosak kan. Dekat sinilah yang mana proses-proses kita nak servis bubuh anti rust, kita nak check elektronik, inilah time dia.
sebelum kita nak finalize untuk masuk tali yang baru. Jadi kalau tengok dalam video ni, nampak saya tekan-tekan tremolo, lepas tu saya pulas-pulas ke kan. So ini untuk apa? Ini untuk saya determine biasanya kilang ni dia pasang saddle tu, eleki tu dia tak ketat. Jadi bila saya tekan tremolo tu, saya lepas balik, so saya boleh determine bahagian mana yang longgar kan. So kita ketatkan. Jadi yang ni adalah slide gauge, yang mana untuk kita semak semula neck relief yang kita dah buat. Sebab kita ni adalah low string action, lebih kurang 0.75 mm untuk tali 1 dan 1 mm untuk tali 6 untuk base side. Jadi untuk gitar-gitar super strat macam ni, memang kebanyakannya untuk modern style, dia tak semestinya gitaris tu dia main shred dan sebagainya kan? Sebab ada gitaris yang entry level dia banyak main riffing. Jadi sekiranya biasanya kebanyakan apa yang saya observe, saya dapati kebanyakan pemain gitar, kalau mereka membuat fast riffing ataupun slide riffing dengan tali yang tinggi, benda ni akan, tali itu akan melukakan jari mereka. Jari mereka jadi sakit. Dia macam itulah. Jadi untuk setup gitar super strat macam ni, kita tak boleh ambil pendekatan akustik sangat semata-mata. Untuk gitar super strat macam ni, kebanyakannya memang orang suka tali yang rendah lah. Biasanya 1 mm ke bawah kan. Tapi kalau macam saya tengok size fret dulu. Kalau macam size fret tu tinggi, memang saya akan buat 0.75 mm, bergantung pada radius fretboard. Kalau 6 inci, kalau 16 inci ke 17 inci tu memang saya akan buat 0.75 lah. Jadi kalau macam 14 inci ke bawah, biasanya saya akan buat 1 mm. Macam itulah. Dia depend juga. Sekiranya setup gitar yang sedia ada adalah 1 mm dan kita cuba rendahkan kepada 0.75 mm, ia takkan berhasil sebab dia akan menghasilkan buzzing. Sebab apa? Sebab profile setup untuk 1 mm dia tidak sama dengan profile setup 0.75. Dia ada cara dia. 1 mm dia punya neck relief lain, 0.75 mm dia punya neck relief dia lain, dan angle neck pun tak sama. Dia lain. So maksud apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, kita tak boleh tumpang setting untuk 0.75 mm kepada 1 mm. Kita tak boleh tumpang dia. Dia kena set up balik. Dan terutamanya pada gitar-gitar yang tidak membuat fret leveling, kadang-kadang ada setting gitar tu 1 mm pun dia dah buzzing teruk dah. Dia dah dead note dan sebagainya. So kita tu kena buat fret leveling dululah, baru kita boleh dapat relief. Kita boleh buat relief yang cantik sikit untuk setting 1 mm yang optimum. Dan 1 mm ni kita tak boleh buat untuk gitar strat. 0.75 mm ni kita tak boleh buat untuk gitar-gitar strat macam Fender, Squier dan sebagainya. Dia macam tu. Jadi saya melakukan setting ini yang saya kekalkan sekarang ni adalah berdasarkan testimoni yang saya terima. Jadi saya kekalkan lah testimoni tu, rata-ratanya berpuas hati dengan setting yang dilakukan. Ada yang 0.75, ada yang 1 mm, ada yang 1.25 mm. Dia depend. Tak semua gitar kita boleh buat 0.75 mm. Jadi, secara keseluruhannya alhamdulillah saya dapat selesaikan job untuk kali ni, SGR Schecter. Jadi kita dah buat setting, kita dah buat fret leveling, kita dah buat neck balancing pakai neck jig tu. So alhamdulillah semua dah okey, dan ini adalah demo sound dia.
dah merapu tak ingat dunia dah tu. Okey lah, alhamdulillah lah saya dapat setup gitar ni, reflex stainless steel, setup dan sebagainya, re-intonation balik. So playability dia memang smooth lah, memang sangat-sangat smooth. Nak band, nak vibrato semua okey lah kan. Alhamdulillah lah, syukurlah terima kasih lah syukurlah kepada Allah kerana memberi saya kesihatan yang baik untuk menyiapkan projek kali ini. Jadi gitar ni saya pun dah post ke Johor sana. So alhamdulillah lah, dibantu pula dengan sahabat saya, saudara Umar. Dia kerja kat bahagian Korea sana, memang banyaklah dia bantu saya. Okeylah. Terima kasihlah kepada saudara Iqbal, owner gitar ni, kerana mempercayai Hikmat PC Guitar Works. Assalamualaikum.